Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ingin merujuk kepada perkembangan semasa yang sedang berlaku di tanah air sempena dengan ceramah-ceramah pilihan raya negeri, secara khususnya pertikaian dan aligasi-aligasi balas di antara Sanusi Makno, Menteri Besar dalam Jagaan, caretaker Chief Minister, dan Saifuddin Nasution, Menteri Dalam Negeri. Pertama sekali, yang paling penting dari segi konsep kedaulatan undang-undang dan perundangannya adalah apabila sesepihak politik memegang jawatan, sama ada dari kerajaan pusat atau kerajaan negeri, mereka tidak boleh lari daripada menerima tuduhan ataupun aligasi. Dan setiap aligasi yang wujud hendaklah diberi penerangan dan penjelasan berpandukan kepada fakta dan kenyataan. Sekiranya mana-mana ahli politik yang memegang jawatan berkenaan tidak dapat menerima kritikan atau aligasi, maka sebenarnya mereka tidak berhak memegang jawatan. Yang keduanya, walau apa sekalipun, mana-mana aligasi atau kritikan hendaklah juga berpandukan kepada fakta, hendaklah juga berpandukan kepada hakikat, bukannya tuduhan-tuduhan palsu atau tuduhan-tuduhan yang tidak berasas. Kerana yang palsu dan tidak berasas tidak membantu konsep kedaulatan undang-undang, kerana ianya mengelirukan dan mencelarukan rakyat. Itu tidak betul. Dengan latar belakang itu, saya ingin mengupas tuduhan atau aligasi dan aligasi balasan di antara Sanusi Makno dan Saifuddin Nasution. Yang pertamanya, kalau kita melihat kepada aligasi Saifuddin Nasution bagi pihak Kerajaan Persekutuan terhadap Sanusi Makno, ianya adalah berkisar berhubung dengan isu REE ataupun nadir bumi, dan terdapat beberapa isu yang dibangkitkan. Yang pertama, kononnya Sanusi Makno yang telah membawa pelabur daripada China, yang kemudiannya telah pun mengakibatkan ada kehilangan akibat daripada kecurian di kawasan tersebut, dan kononnya oleh itu Sanusi Makno wajar memberi jawapan yang munasabah. Kita lihat pula jawapan yang telah diberi setakat ini oleh Sanusi Makno melalui kenyataan-kenyataan beliau. Pertamanya, fakta dan dokumen menunjukkan bahawa mana-mana kaitan syarikat yang mengandungi pelabur dari negeri China wujud dengan negeri Kedah sejak 2019. Dokumen tersebut wujud di SSM, boleh disemak. Dan 2019 adalah sebelum Sanusi menjadi Menteri Besar. Jadi untuk membangkitkan isu ini dan mengkait rapat perkara ini dengan Sanusi, bagi saya adalah suatu perkara yang dari segi konsep perundangan tidak berasas. Yang keduanya, tentang kecurian kawasan di sekitar kawasan REE tersebut. Fakta juga menunjukkan terdapat seorang lagi rakyat Malaysia berketurunan Cina yang telah ditahan dan dituduh di mahkamah berkaitan perkara itu, di mana dikatakan kecurian ataupun pengambilan bahan-bahan tersebut adalah di luar daripada kawasan kononnya konsesi yang diatur cara ataupun diuruskan bersama syarikat yang dirujuk sebelumnya. Jadi kalau perkara itu sudah berada di mahkamah dan yang dituduh di mahkamah adalah cuma seorang rakyat Malaysia keturunan Cina, maka bagaimanakah perkara ini dibangkitkan untuk dikaitkan kononnya dengan Sanusi Makno? Ia cuma mencelarukan dan mengelirukan rakyat tanpa asas, dan itu salah. Sekiranya ada kaitan dengan pihak Sanusi atau mana-mana pihak lain yang melakukan salah guna kuasa dalam membenarkan kecurian, semestinya pihak berkuasa, polis maupun SPRM telah melakukan dan melengkapkan siasatan, dan pihak pendakwa raya telah juga sepatutnya menuduh secara bersesama mana-mana pihak lain. Jadi secara rumusan berkaitan dengan aligasi terhadap Sanusi Makno, Menteri Besar Kedah dalam jagaan ini, bagi saya tidak berasas.
Sebaliknya, kita rujuk pula kepada satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Sanusi berhubung dengan Anwar Ibrahim sebagai penjelasan kenapa beliau berpendapat Saifuddin Nasution dengan sengaja membangkitkan perkara REE. Dia mengatakan dalam ceramahnya, yakni Sanusi mengatakan dalam ceramahnya, boleh dirujuk dalam video yang tertular, bahawa dia dimaklumkan Anwar telah bersama dengan seorang rakyat Indonesia, Reza Khalid, telah berjumpa sesepihak berhubung dengan konsesi REE yang sama. Dan itu mendorong pihak Kerajaan Persekutuan, terutamanya Saifuddin Nasution, untuk melemparkan alegasi tidak berasas terhadap Sanusi. Berhubung perkara ini, setakat pada hari ini 3 hari bulan Ogos, jam lebih kurang 6.30 petang waktu London, yakni lebih kurang 1.30 pagi 5 hari bulan Ogos 2023 di Malaysia, 4 hari bulan Ogos 2023 di Malaysia. Saya percaya terdapat satu kenyataan balas yang telah dikeluarkan secara sesegera mungkin oleh Saifuddin Nasution sebelum ini. Beliau mengatakan dalam ceramahnya, sebelum ceramah itu dia telah berjumpa dan bertanyakan kepada Anwar Ibrahim berkaitan dengan alegasi Sanusi. Dan jawapan yang diberi adalah dia telah membawa Reza Khalid tersebut untuk menemani menghadap ke bawah duli Sultan Kedah. Dan tidak ada isu berkaitan dengan permohonan konsesi REE ataupun apa-apa perkara seperti itu. Menurut Saifuddin, Anwar juga menambah bahawa Sanusi tidak berada di tempat itu pada masa itu. Pada hakikatnya, isunya bukan sama ada Sanusi berada atau tidak. Sanusi tidak mengatakan dia berada di situ. So itu adalah tidak relevan. Tapi yang penting adalah, kenapakah seorang Perdana Menteri Malaysia perlu membawa seorang rakyat Indonesia untuk membantu atau menghadap ke bawah duli Sultan Kedah, seorang sultan di negara Malaysia? Apa kaitannya? Apakah sebabnya? Apakah asasnya? Itu persoalan yang wajar dijawab oleh Anwar Ibrahim, sama ada secara peribadi maupun melalui Saifuddin Nasution. Dan jawapan ini mestilah menyangkal apa-apa persepsi yang boleh muncul. Dan persepsi yang boleh muncul setakat ini tanpa mana-mana jawapan yang lengkap dan tepat adalah, adakah Anwar Ibrahim membawa Reza Khalid berkaitan dengan permintaan untuk memudah cara perolehan apa-apa konsesi. Kalau itu keadaannya, maka persepsi seperti ini hendaklah dijawab oleh Perdana Menteri. Yang keduanya, Saifuddin Nasution mengatakan menjadi tanggungjawab kepada Sanusi menampilkan dokumen-dokumen berkaitan perkara. Saya percaya Saifuddin Nasution tidak wajar gopoh dalam menuding jawapan yang tidak berasas. Tidak ada dalam sejarah Malaysia kebiasaannya mana-mana pihak yang menghadap ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong atau ke bawah duli Sultan akan menyembahkan dokumen berkaitan dengan apa-apa permohonan. Itu bukan urusan ke bawah duli Sultan. Sultan tidak akan mencemar duli untuk mengambil dokumen. Itu urusan pegawai-pegawainya. Itu urusan pejabat-pejabat berkenaan. Jadi janganlah menampilkan persoalan yang tidak berasas. Sebab yang paling penting di sini, balik kepada isu pokok, apakah tujuan Anwar Ibrahim meminta Reza Khalid yang setakat kita ketahui daripada laporan-laporan media Indonesia tidak mempunyai kredibiliti yang baik di negaranya sendiri untuk menghadap ke bawah duli Sultan. Jadi di sini, setakat apa yang dibangkitkan oleh Sanusi adalah satu alegasi yang tidak dinafikan oleh Anwar Ibrahim sebab beliau mengaku beliau telah membawa Reza Khalid. Apabila pengakuan telah dibuat, walaupun Sanusi tidak menuduh atau tidak mendakwa ianya adalah menghadap ke bawah duli Sultan, itu adalah pengakuan Anwar Ibrahim sendiri, maka kini muncul kewajipan memberi penjelasan yang boleh diterima
oleh mana-mana rakyat yang munasabah. Bukan penjelasan yang tidak masuk akal, bukan penjelasan yang tidak lengkap, satu penjelasan yang wajar, lengkap. Sekian.